Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Cikgu Masyidah akan berbincangkan bersama pelajar berkenaan topik Malaysia dan Ekonomi Global Bab 2 Ekonomi Tingkatan 5. Okey, apa yang kita nak lihat daripada bab ini, dia akan menjurus kepada objektif pembelajaran kita. Di sini akan menjurus kepada topik globalisasi, di mana di sini kita akan lihat kepada 4 perkara di sini. Yang pertama, maksud globalisasi. Yang kedua, syarikat multinasional. Yang ketiga, faktor penggalak kepada globalisasi. Dan yang keempat, kesan peliburan langsung asing. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey, globalisasi. Globalisasi ni apa yang kita boleh definisikan dia adalah sebagai satu proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan juga kerajaan pelbagai negara. Bermaksudnya perniagaan kita ataupun interaksi dan juga integrasi ni melibatkan negara yang pelbagai. Contohnya di sini Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. So melibatkan pelbagai negara. Dia mesti ada interaksi, integrasi. Okey, itu definisi. Okey, mari kita lihat macam mana kita nak kenal pasti atau kita nak tahu ciri-ciri sebuah interaksi dan juga integrasi ataupun kita sebut sebagai globalisasi ni. Okey, di sini kita ada 4 ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, pasaran baru. Yang kedua, kita ada pasaran peserta baru. Yang ketiga, kita ada kaedah komunikasi baru. Dan yang keempat, kita ada peraturan dan norma baru. So, kat sini kita ada 4 ciri-ciri globalisasi. Okey, apa itu pasaran ataupun kita panggil pasaran baru? Di sini pasaran baru dia adalah merujuk kepada perkembangan pasaran global dalam perkhidmatan seperti perbankan, insurans, pengangkutan dan lain-lain lagi lah. Okay, kalau kata perbankan ni, kita tunjuk contoh dekat sini adalah seperti CIMB Bank, bank perdagangan seperti MyBank, di mana kedua-dua bank ni terdapat di negara-negara lain. Okey, kemudian insurans, kita ada AIA Insurans dan macam-macam lagi lah pengangkutan. Dari aspek pengangkutan ni, kita ada penerokaan pasaran baru melalui angkutan udara, darat dan juga laut. Kemudian kita ada pasaran pengguna global dengan jenama global. Kalau kat sini kita lihat pasaran penggunaan global terhadap jenama global ni seperti barang-barang lah, pakaian, apa yang kita lihat secara globalnya lagi, aksesori dan sebagainya lah di sini. Kalau kita boleh bagi contoh jenama global dekat sini, di mana-mana awak boleh lihat adalah seperti contoh Nike, Adidas dan sebagainya lagi lah. Okey, kemudian ciri yang kedua kita boleh kenal pasti dia adalah sebagai satu globalisasi ataupun ada interaksi dan integrasi di antara negara-negara lain adalah melalui peserta baru yang merujuk kepada syarikat multinasional, yang mana syarikat multinasional ni adalah syarikat yang besar-besar di dalam negara ataupun luar negara yang kita boleh lihat di mana-mana negara dia ada jenama daripada syarikat tu. Sebagai contoh adalah jenama Samsung untuk telecommunication seperti laptop, handphone dan sebagainya. Ini antara syarikat multinasional yang boleh mendominasi pengeluaran dunia. Okey, dalam peserta baru ni juga Pertubuhan Perdagangan Sedunia ataupun World Trade Organization ni adalah organisasi pelbagai hala pertama yang menguasai untuk memaksa kerajaan sebuah negara mematuhi peraturan perdagangan bebas. Okey, di mana WHO ni berperanan untuk mengawal selia perundangan yang melibatkan perhubungan ataupun interaksi, integrasi antara negara-negara. Okey, dalam pasaran baru ni juga dia akan wujudnya blok perdagangan seperti Kesatuan Eropah, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara dan juga lain-lain lah. Di samping itu juga berlaku peningkatan dalam organisasi yang menyelaraskan dasar seperti G7, G8,
IMF dan juga Bank Dunia. Ini antara blok-blok ekonomi yang wujud untuk mengawal selia peraturan dan juga perundangan bagi melancarkan integrasi dan interaksi di antara negara-negara yang terlibat. Okey, ciri-ciri organisasi juga dia akan wujud bila ada kaedah komunikasi baharu. Yang mana kaedah komunikasi baharu ni dia lebih cepat, murah. Sebagai contoh kita ada internet, telekomunikasi elektronik yang menghubungkan orang ramai secara serentak. Antara contoh ataupun kaedah yang membolehkan komunikasi secara serentak, kalau kita lihat sekarang ni tengah gelema dengan kaedah communication melalui Zoom, Meet, yang mana kita boleh menghubungkan pelbagai individu di merata-rata tempat atau di mana-mana negara. Untuk komunikasi yang kita kata cepat dan murah dan boleh serentak di antara negara dan pelbagai negara. Antara contoh peralatan yang kita boleh guna di sini, kita boleh guna telefon bimbit, mesin fax, kita boleh guna apa lagi, handphone dan sebagainya lah. Kemudian dari aspek pengangkutan, yang lebih cepat dan lebih murah melalui udara, kita ada kereta api, laut dan darat raya. Reka bentuk bantuan komputer dan pembuatan yang lebih efisien, mudah dibawa dan sebagainya juga membantu kepada komunikasi baharu kita yang boleh menggalakkan interaksi dan integrasi secara global. Okey, yang keempat, dalam ciri-ciri globalisasi ni apa yang kita lihat adalah peraturan dan norma baru. Dalam peraturan dan norma baru ni kita ada perluasan dasar ekonomi secara kapitalis yang merebak ke seluruh dunia seperti perswastaan dan liberalisasi perdagangan. Kemudian wujudnya demokrasi sebagai pilihan dalam politik yang mana untuk kita lihat untuk menjadi pemimpin dalam sebuah negara menggunakan kaedah demokrasi iaitu pilihan daripada rakyat untuk dijadikan sebagai ketua dan sebagainya. Kemudian peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Sebab kalau kita kata human right dan sebagainya itu melalui globalisasi lah dia timbul hak-hak dan tuntutan-tuntutan sebagai hak manusia dan sebagainya lah. Kemudian melalui peraturan-peraturan ini juga melibatkan pelbagai negara ni kita akan ada convention dan perjanjian terhadap alam sekitar global seperti biodiversity, lapisan ozon, kita ada pelupusan sisa berbahaya serta perubahan iklim. Semua perkara ini akan dibincangkan melalui interaksi dan integrasi antara globalisasi. Kemudian kita ada pelbagai perjanjian seperti perjanjian pelbagai hala untuk perkhidmatan seperti harta intelek, komunikasi. Kemudian kita ada perjanjian pelbagai hala mengenai pelaburan. Kita ada perjanjian perdagangan pelbagai hala. Ini antara ciri yang kita boleh lihat sebuah negara itu terlibat ataupun tidak dalam globalisasi. Okey, so apa yang pelajar perlu ingat dekat sini, ciri-ciri globalisasi ada 4, iaitu pasaran baru, peserta baru, komunikasi baru dan juga peraturan dan norma baru. Okey, sekiranya satu negara ataupun kita lihat negara kita Malaysia sendiri, jika mempunyai keempat-empat ciri ini bermakna negara kita telah globalisasi. Maksudnya kita mengamalkan pintu terbuka, kita ada interaksi dan integrasi di antara negara dengan negara lain. Okey, seterusnya apa yang kita boleh lihat lagi, untuk menentukan satu globalisasi ni kita melihat kepada tahap yang mana tahap ni akan diukur melalui indeks globalisasi yang kita akan lihat kepada 3 aspek, iaitu aspeknya adalah yang pertama ekonomi, yang kedua sosial dan yang ketiga politik, di mana ketiga-tiga indeks globalisasi ini yang akan menentukan tahap globalisasi ataupun interaksi dan juga integrasi sebuah negara dengan negara lain. Okey, kalau kita lihat dalam slide yang ini berkenaan tahap dan indeks globalisasi, okey, data yang saya bincangkan ni merujuk pada tahun 2015 di mana
Pada tahun 2015 ini, Malaysia adalah negara pada tangga ke-26 di peringkat dunia yang merupakan negara yang mempunyai tahap globalisasi yang tinggi. Dan kedua tertinggi antara negara-negara ASEAN seperti Singapura, yang mana ekonomi daripada aspek ekonomi dia, indeks globalisasi dia adalah sebanyak 80.3. Maksudnya tinggilah, sangat tinggi ya, menghampiri 100%. Kemudian daripada aspek sosial pula, indeks globalisasi negara kita Malaysia pada tahun 2015 iaitu pada 74.6. Maka indeks ini juga sangat tinggi. Daripada aspek politik juga menunjukkan 83.7 indeks globalisasi. Okay, kalau kita tengok daripada tiga-tiga indeks globalisasi yang kita lihat iaitu ekonomi, sosial dan politik ini menunjukkan indeks globalisasi yang sangat tinggi dan hubungan ataupun interaksi dan juga integrasi negara kita Malaysia dengan negara-negara lain adalah sangat tinggi. Okey. Itu adalah globalisasi secara bersedikit untuk kita kenal pasti macam mana sebuah negara tu kita boleh tahu dia mewujudkan tak globalisasi dalam negara dia. Okey, untuk topik seterusnya kita akan lihat kepada syarikat multinasional. Apa itu syarikat multinasional? Okey, syarikat multinasional ini adalah syarikat ataupun ialah firma yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Okey, maksudnya satu firma, kalau kata firma yang wujud di dalam Malaysia ni, dia mempunyai cawangan ataupun kita panggil kita punya cawangan di negara-negara lain. Okey, ni ada paparan beberapa contoh syarikat yang wujud di Malaysia yang ada cawangan di negara-negara lain yang mana kita kenali dia sebagai syarikat multinasional kerana dia mempunyai syarikat induk seperti contoh di Malaysia ini dan dia mempunyai syarikat-syarikat ataupun cawangan-cawangan dia di negara-negara lain. Okey, biasanya dia akan beroperasi secara serentak di negara-negara lain. Antara contoh syarikat multinasional yang ada di Malaysia dan juga beroperasi di negara-negara lain, yang pertama dekat sini kita ada Petronas, kita ada Sendarbi, kita ada Maybank dan juga Axiata Group Berhad. Ini antara syarikat-syarikat yang dikenal pasti di dalam kategori syarikat multinasional. Kalau kita lihat tadi, syarikat multinasional ini dia adalah syarikat yang boleh mendominasi pasaran di peringkat dunia. Okey, ini antara syarikat-syarikat multinasional. Boleh kita lihat seterusnya ciri-ciri untuk syarikat multinasional. Okey, kalau ciri-ciri syarikat multinasional, di sini kita ada 3 ciri utama syarikat multinasional. Okey, yang pertama, firma besar yang mempunyai cawangan di beberapa buah negara. Dan yang kedua, ciri-ciri syarikat multinasional adalah pemindahan teknologi yang canggih antara cawangan negara yang berbeza. Dan seterusnya yang ketiga, sebuah syarikat multinasional dia mestilah mempunyai ciri semua cawangan firma ni dikawal oleh firma induk di negara asal. Kalau kata contoh tadi Maybank, dia punya firma induk di Malaysia, dia ada cawangan di negara-negara lain. Semua penyelenggaraan atau kawalan untuk firma-firma yang ada di negara lain tu adalah berada di Malaysia sebagai firma induk dia. Okey, kalau kita lihat, ni ada belun-belun ini menunjukkan orang kata rangkaian ataupun contoh macam mana interaksi syarikat multinasional di pelbagai negara. Kalau kata contoh dekat sini, kita ada satu firma ini yang berada di kawasan Europe ni kan. Okey, dia ada cawangan di negara lain 1, 2, 3. Tapi yang bahagian pertama ini kita panggil dia adalah firma induk ataupun syarikat induk yang mengawal selia bagi syarikat yang berada di negara lain ini.
Kalau kita tengok multinational ni, dia boleh mendominasi pasaran dunia. Ini map dulu pasaran peta dunia. So kita lihat produk dia berada di mana-mana sahaja negara. Itu adalah kita panggil syarikat multinational. Okey, kita nak lihat apakah dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa ni. Kalau kata syarikat multinational tu dia boleh beroperasi di mana-mana negara, apakah dorongan-dorongan dia? Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita ada 5 dorongan yang menyebabkan satu syarikat tu dia nak jadikan syarikat dia sebagai multinational. Okey, yang pertama kita lihat kat sini, dia adalah untuk meluaskan pasaran dia. Maksudnya kat sini, pasaran dalam Malaysia ni dia dah cover satu Malaysia, tapi dia masih mampu untuk mengeluarkan lebih banyak produk dia, maka dia akan mempunyai keinginan ataupun dorongan untuk meluaskan pasaran dia ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh di sini, katalah penduduk Malaysia ni kita dah mampu untuk tampung semuanya, maka kita akan buka kita punya peluang perniagaan ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, syarikat Proton meluaskan pasaran dia ke Singapura, Thailand dan sebagainya supaya mendapat keuntungan yang lebih lumayan. Ini kita panggil meluaskan pasaran. Okay, yang kedua, kenapa syarikat multinational ni terdorong untuk melakukan operasi antarabangsa? Perlindungan perdagangan, di mana perlindungan perdagangan ni, aktiviti ekspor barang ke negara tertentu disekat oleh pelbagai sekatan perdagangan seperti cukai. Okey, masalah ini boleh diatasi dengan membuka operasi pengeluaran di negara berkenaan. Misalnya, syarikat Kia, sebuah firma automobil dari Korea Selatan bekerjasama dengan syarikat NASA Automotive Manufacturing Sdn Bhd. Okay, sebuah firma automotive manufacturing Sdn Bhd ini firma automobil tempatan untuk mengeluarkan dan mengedar kereta jenama Kia di Malaysia. Oleh sebab itu, pengeluaran kereta tersebut dilakukan di Malaysia. Biasanya kadar cukai yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kereta Kia yang diimport dari kilang asal di negara Korea Selatan. Sebab itulah dorongan syarikat multinational itu untuk melakukan perdagangan antarabangsa ataupun operasi secara antarabangsa kerana ada perlindungan perdagangan. Maksudnya kalau kita tak melibatkan antarabangsa punya operasi ni, mungkin melibatkan permintaan terhadap suatu barang dan produk tu menjadi lebih mahal disebabkan cukai dan sebagainya. Tapi apabila kita berlaku kita panggil kerjasama ni, menyebabkan produk yang kita jual tu makin berkembang dan juga harga terhadap produk tu lebih murah. Okay. Kemudian yang dorongan syarikat multinational untuk beroperasi ke peringkat antarabangsa juga adalah kos pengangkutan yang tinggi. Kebiasaannya kos pengangkutan ni meliputi 10% ataupun 10% daripada kos pengeluaran suatu produk. Okay, jarak yang jauh antara suatu negara dengan negara lain juga akan meningkatkan kos pengeluaran. Okay, biasanya kalau kos pengeluaran barang-barang meningkat, maka harga barang akan meningkat untuk mendapatkan margin keuntungan yang meningkat kepada pengeluar. Jadi, ini akan menyebabkan daya saing kita akan berkurang, akan kehilangan daya saing lah, sebab kita terpaksa menjualkan produk kita dengan harga yang lebih mahal, maka kita tak mampu bersaing dengan syarikat yang lain. Oleh itu, dengan adanya operasi antarabangsa ni, syarikat multinational atau syarikat besar-besar tadi, dia boleh buka ke tapak yang baru ataupun buka cawangan tempat yang baru di rantau-rantau yang berhampiran dengan pasaran baru. Bila dia dah menyediakan pasaran baru di negara yang baru, maka ini akan dapat menjimatkan kos pengangkutan yang tinggi tadi dan dapat memastikan pengeluaran produk, dapat menjimatkan kos pengeluaran, kemudian memastikan pengedaran produk kepada penjual dan pengguna jalankan dengan selamat dan menepati masa. Gitu. Itu ada dorongan kenapa syarikat multinational ni dia nak buat operasi secara antarabangsa. Sebab kos pengangkutan dia buat secara sendiri di syarikat di negara dia akan menyebabkan kos pengangkutan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya dorongan
kebutuhan syarikat multinasional ini untuk operasi ke antarabangsa adalah bahan mentah dan hasil bumi yang unik. Okey, untuk sebuah negara, kalau dia hanya bergantung kepada negara dia untuk mengeluarkan sesuatu produk, kebiasaannya dia akan berhadapan dengan risiko kepada bahan mentah yang tidak mencukupi ataupun bahan mentah yang ada mengalami kerosakan dan sebagainya, maka jadual untuk dia membuat pengeluaran barang-barang dia terganggu. Okey. Untuk memastikan bekalan bahan mentah sentiasa mencukupi, maka syarikat-syarikat multinasional ni dia akan mencari peluang untuk membuka satu pasaran baru di negara-negara yang mempunyai bahan mentah yang mencukupi dan hasil bumi yang unik. Sebagai contoh, kalau kata syarikat multinasional itu berasaskan produk berasaskan minyak, kelapa sawit, maka dia perlu mencari negara-negara yang merupakan faktor geografi dia, iklim dan sebagainya yang bersesuaian dengan bahan mentah yang berasaskan minyak. Sebagai contoh, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand ini antara syarikat-syarikat yang boleh membekalkan bahan mentah seperti minyak, kelapa sawit dengan banyak dan berterusan sepanjang tahun, maka produk yang ini dia tidak akan terganggu dan sebagainya lah untuk penghasilan dan operasi pengeluaran dia. Okey, seterusnya yang terakhir, faktor dorongan dalam operasi operasi antarabangsa ini adalah tenaga buruh dan kemahiran khusus. Okey. Tenaga buruh dan kemahiran khusus ni, biasa syarikat multinasional ni memulakan operasi di luar negara untuk menjimatkan kos buruh dalam operasi pengeluaran supaya dapat memaksimumkan keuntungan. Okey, negara seperti Thailand, Vietnam, China, Indonesia mampu menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran dengan kos yang rendah. Kos buruh yang rendah ini menarik syarikat multinasional seperti Nike, Adidas, Samsung untuk membuka kilang di negara yang berkenaan. Kos upah yang rendah ni membolehkan produk dapat dikeluarkan dengan kos yang rendah dan seterusnya menyediakan produk berharga rendah kepada pengguna. Okey, daya saing firma dari segi harga barang juga dapat ditingkatkan. Okey, itu adalah mengapa syarikat-syarikat multinasional ataupun syarikat-syarikat besar ni dia nak beroperasi secara peringkat antarabangsa ni. Yang pertama tadi, saya ulang semula, meluaskan pasaran. Yang kedua, perlindungan perdagangan. Yang ketiga, disebabkan kos pengangkutan yang tinggi. Dan yang keempat, bahan mentah dan hasil bumi yang unik. Dan yang kelima, tenaga buruh dan kemahiran khusus yang ada di sebuah negara yang menggalakkan syarikat multinasional untuk beroperasi secara antarabangsa. Okay, kita lihat pula kalau syarikat multinasional ni mengamalkan perniagaan ataupun integrasi secara international ni, memang dia ada banyak side positif ni tadi kita dah lihat. Dalam masa yang sama, setiap perkara yang kita lakukan dia ada side negatif dia ataupun risiko-risiko yang perlu ditanggung bagi syarikat multinasional apabila dia terlibat dalam operasi antarabangsa. Okey, yang pertama, syarikat multinasional ni dia perlu menanggung risiko kehilangan aset. Di mana apabila sebuah negara yang mereka membuat pelaburan tu mengalami masalah seperti peperangan dalam atau luar kerana perbezaan politik dan sebagainya akan menyebabkan berlaku peperangan dan sebagainya. Contohnya di Syria, Iraq, Pakistan dan sebagainya ada peperangan ini bila kita melibatkan syarikat kita dalam perdagangan antarabangsa di negara-negara seperti tadi tu, dia boleh menyebabkan bangunan yang kita bina untuk operasi pengeluaran barangan dan perkhidmatan tu berlaku kerosakan dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, risiko bagi syarikat multinasional ini adalah perubahan politik. Okay, apabila berlaku peralihan politik dan sebagainya, menyebabkan peraturan-peraturan yang wujud di dalam negara itu mungkin mengalami perubahan yang akan merugikan syarikat multinasional itu. Kemudian, kekurangan kemudahan asas. Okay, bagi negara-negara yang mempunyai kemudahan tenaga mahir dan kurang mahir yang banyak dengan murah kosnya, kebiasaan negara-negara yang kurang membangun. Okay, disebabkan
kos tenaga buruh yang murah tu, banyak syarikat membuat pelaburan di negara-negara seperti itu. Namun terdapat kekurangan dan aspek kemudahan komunikasi seperti kemudahan internet yang limited, menyebabkan komunikasi antara negara ni berlaku tergendala lah di antara negara itu, menyebabkan melibatkan keputusan yang dibuat dalam satu organisasi itu menjadi lambat dan sebagainya lah. Okey, yang keempat, risiko yang perlu ditanggung oleh syarikat multinasional apabila berlaku interaksi internasional globalisasi ni adalah tenaga buruh tidak mahir ataupun kurang motivasi, sebabkan bukan negara dia punya produk, maka tenaga buruh ni buat kerja hanya untuk dapatkan upah, dia tidak mempunyai kemahiran dan kurang bermotivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Okey, di samping itu juga dia mendapat tentangan masyarakat, risiko dia kerana kemungkinan disebabkan faktor utama kenapa company seperti multinational ini membuka cawangan baru di negara-negara lain adalah untuk mendapatkan kos gaji upah yang rendah dan sebagainya. Ini menyebabkan persepsi masyarakat tempatan mengatakan bahawa syarikat multinasional ini hanya ingin mengeksploitasi tenaga buruh yang ada di negara mereka. Okey, yang keenam, yang terakhir, risiko bagi syarikat multinasional adalah risiko pulangan keuntungan dia. Sebabnya kebarangkalian seperti berlaku keuntungan yang kita laburkan tu tidak dapat pulangan dan sebagainya disebabkan berlakunya disebabkan oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam satu negara ni, keuntungan yang diperolehi ni tidak boleh dibawa keluar ke negara asal, menyebabkan pulangan keuntungan dia adalah berkurangan berbanding dengan apa yang dia punya expectation. Okay, itu antara risiko-risiko. Kalau kita lihat kat sini, kita ada 6 risiko bagi syarikat multinasional kalau dia ada interaksi ataupun operasi secara antarabangsa. Yang pertama tadi, kehilangan aset, perubahan politik, kekurangan kemudahan asas, tenaga buruh tidak mahir, tentangan masyarakat dan juga risiko kepulangan keuntungan yang tidak di luar jangkaan kita lah. Okey, itu antara risiko-risiko bagi syarikat multinasional apabila terlibat dalam perniagaan ataupun operasi antarabangsa. Okey, so dekat sini kita dah lihat kepada yang pertama tadi, globalisasi, apa itu globalisasi, kemudian yang kedua syarikat multinasional, dan yang ketiga kita nak lihat kepada faktor penggalak kepada globalisasi. Okey, kenapa globalisasi ni ataupun interaksi antara interaksi ataupun integrasi di antara negara-negara ni wujud? Yang pertama, peranan kerajaan, di mana kerajaan sendiri yang mempengaruhi masyarakat ni mengamalkan sikap terbuka terhadap kemasukan syarikat-syarikat multinasional ni, melonggarkan kawalan dalam peraturan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ada kemudahan elektronik komunikasi dan teknologi dan juga komunikasi ICT, yang mana boleh menyebabkan perhubungan melalui komunikasi yang lancar lah. Kita ada internet dan sebagainya, kemudahan aliran maklumat dan pantai dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga kita ada infrastruktur pengangkutan. Yang tadi kita sebut pengangkutan kita ada udara, darat dan laut, yang mana dia memudahkan untuk perhubungan di antara negara dengan negara lain. Okey, yang keempat adalah pelancongan. Faktor penggalak kepada globalisasi adalah pelancongan, yang merupakan antara sumber pendapatan yang terbesar negara daripada pelancongan, yang mana di mana kerajaan sendiri telah menyediakan pelbagai insentif untuk menggalakkan pembangunan dalam sektor pelancongan. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada 4 faktor penggalak globalisasi, iaitu peranan kerajaan, infrastruktur ICT, infrastruktur pengangkutan dan pelancongan. 4 faktor inilah menggalakkan globalisasi ataupun interaksi dan integrasi antara negara-negara. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada pelaburan asing. Okey, pelaburan asing ni adalah pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan atau membeli aset perniagaan di Malaysia. Okey, kalau kita lihat di sini ada 4
cara macam mana pelaburan asing ini akan wujud, pelaburan langsung asing ini akan wujud. Yang pertama, membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Yang kedua, pengambil alihan syarikat asing. Yang ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat, membuka subsidiari di negara asing lah. Okey, kalau kita lihat di sini ada tak kesan-kesan. Di sini kita akan lihat dalam pelabuhan langsung asing ini kita akan lihat dua kesan dia. Yang pertama kesan positif dan yang kedua adalah kesan negatif. Kalau kesan positif dia di sini kita ada 4 senarai dekat sini. Bila berlaku pelaburan langsung asing di mana pelabur asing datang melabur wang dia untuk negara kita, yang pertama sekali dia akan melakukan pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Sebabnya kilang-kilang dia pelabur asing itu datang bina kilang, dia menggalakkan pengeluaran barang seperti barang elektronik, barang-barang makanan, barang perubatan dan sebagainya ini bahkan meningkatkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, kesan positif dalam pelaburan langsung asing ini, dia memindahkan teknologi. Di mana negara-negara, kalau contoh dekat sini, kita ada kilang international Osram yang daripada Jerman mempunyai teknologi yang canggih, dia bawa masuk teknologi yang dia ada dekat negara dia ke negara kita yang membawa kepada peningkatan teknologi di dalam negara kita, yang mana dengan pemindahan teknologi yang canggih ini, kemasukan mesin, jentera, kaedah pengangkutan kemahiran dan tata cara baru ni akan meningkatkan pengeluaran dan produktiviti pekerja di Malaysia ini. Okay, yang ketiga, kesan positif pelaburan asing ini dia dapat meningkatkan modal pelaburan. Okay, lebih banyak modal dibawa masuk ke Malaysia boleh menggalakkan pertumbuhan aktiviti pengeluaran dan juga pendapatan negara. Okay, yang keempat, kesan positif dia adalah kemahiran modal insan. Yang mana penyediaan pelbagai program latihan, produktiviti dan keupayaan pekerja ini dapat meningkat. Ini antara kesan positif apabila berlaku pelaburan langsung asing, yang mana pelabur asing bawa masuk di Malaysia, maka negara kita akan menikmati 4 kesan positif dia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, perpindahan teknologi. Ketiga, peningkatan modal pelaburan. Dan keempat, kemahiran modal insan. Okey, kalau kita lihat pelaburan modal asing, pelaburan langsung asing ni, walaupun memberikan kebaikan kepada negara kita dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, dia masih mempunyai kesan negatif. Antara kesan negatif ni adalah ketidakstabilan pendapatan. Okey, ketidakstabilan pendapatan ni merujuk kepada upah yang diberikan. Okey, kebiasaannya syarikat-syarikat daripada pelaburan asing ini akan menawarkan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan industri-industri tempatan yang kecil ini. Ini akan mewujudkan persaingan antara peniaga perusahaan dalam negara dengan perusahaan yang dipelopori oleh syarikat multinasional dari luar negara. Okey, yang kedua, kesan negatif pelaburan langsung asing inilah kemusnahan alam sekitar. Sebagai firma asing ni, dia akan mengeksploitasi segala sumber alam yang ada di dalam negara ini, yang mana kesannya boleh mendatangkan pelbagai kesan-kesan negatif lah, seperti contohnya hakisan tanah sebab pembukaan bangunan-bangunan baru di tempat-tempat yang ada di Malaysia ni akan menyebabkan berlaku hakisan tanah, banjir kilat dan sebagainya, pencemaran udara dan sebagainya. Yang ketiga, aliran untung keluar negara. Seperti mana kita tahu, pelabur asing ni, dia akan melabur ke negara kita, bila mendapat keuntungan, dia akan bawa balik ke negara dia. So, ini akan mendatangkan kerugian kepada negara pelabur tu, negara yang dilabur tu, kerana wang yang dia dapat daripada perusahaan ataupun pengeluaran di dalam negara tu akan dibawa keluar. Maksudnya berlakulah aliran tunai keluar negara lebih banyak daripada aliran masuk ke dalam negara. Ini akan mendatangkan kerugian kepada aliran untung negara. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini bagi topik Malaysia dan ekonomi, tajuk globalisasi.